Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Suraya binti Muhammad Qazari Al-Azhari, Kad Matrix BA 22110433, tugasan video individu, subjek pengurusan sumber warisan. Seperti yang tertera di dalam video, ini adalah rumah kaum Bidayuh yang dirakam semasa berada di Perkampungan Budaya Sarawak, dan ini adalah bentuk tangga yang digunakan oleh mereka. Rumah panjang kaum Bidayuh mempunyai struktur reka bentuk yang mirip dengan rumah panjang kaum Iban, di mana bahagian atap terbuat daripada daun rumbia atau daun sagu, manakala dinding dan lantai dibuat daripada buluh. Di sini saya ingin mempersembahkan adat perkahwinan kaum Bidayuh. Kaum Bidayuh merupakan masyarakat yang mendiami kawasan barat daya Sarawak, terutamanya bahagian Serian, Kuching dan barat Kalimantan. Kaum Bidayuh merupakan antara 7 etnik utama daripada 25 kumpulan etnik di Sarawak. Dahulunya, masyarakat ini dikenali sebagai Dayak Dar. Namun, istilah Bidayuh diperkenalkan kerana cubaan untuk membezakan masyarakat Iban yang juga dikenal sebagai Dayak Dar. Maka semenjak tahun 1955, majoriti pemimpin kaum ini menggunakan istilah Bidayuh yang sinonim dengan kelompok masyarakat tanah tinggi, pedalaman atau hulu. Kaum Bidayuh sama seperti kaum-kaum lainnya juga mempunyai adat tersendiri dalam unsur perkahwinan. Perkahwinan bagi masyarakat Bidayuh ialah satu cara untuk menjadi dan menikmati hak sebagai anggota PIK atau Ramin. Ianya membawa maksud sebagai hak menjadi sebuah keluarga yang baru dan besar. Masyarakat Bidayuh mengamalkan amalan monogami, iaitu kesetaraan kepada satu pasangan sahaja seumur hidup. Namun, perkahwinan semula selepas penceraian ialah satu perkara yang biasa. Masyarakat Bidayuh mempunyai batang larang mereka, iaitu kaum Bidayuh melarang keras perkahwinan sesama keluarga ataupun berkahwin dengan sepupu sendiri. Sama juga seperti mana-mana masyarakat lain, kebiasaannya perkahwinan secara incest ini adalah dilarang secara tegah. Dalam agama Islam juga turut dijelaskan larangan berkahwin sesama ahli keluarga. Bukan itu saja, masyarakat kaum Bidayuh juga melarang berkahwin dengan keluarga musuh ataupun bekas musuh. Hal ini kerana mereka percaya bahawa mereka akan terkena sumpahan atau bala. Namun, larangan ini tidak lagi digunakan pakai pada masa sekarang. Selain itu, kaum Bidayuh amat menjaga batas pergaulan bersama lelaki dan perempuan. Oleh itu, mereka melarang pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Seterusnya adalah mengenai upacara ataupun cara kaum Bidayuh melaksanakan majlis perkahwinan. Dalam masyarakat ini, tiada upacara meresik di mana kaum lelaki bertandang ke rumah kaum wanita untuk melamar calon isteri. Mereka lebih bersikap terbuka akan pilihan anak-anak mereka yang sudah dewasa untuk mencari dan menentukan sendiri bakal pasangan mereka. Namun, perkahwinan mereka akan dimulakan dengan pertunangan, di mana pertunangan ini akan ditandai dengan pertukaran cincin antara kedua-dua belah pihak. Hantaran yang diberikan pula adalah ringkas seperti tepak sirih dan tulang cincin. Cara sesebuah majlis perkahwinan dijalankan adalah bergantung kepada ekonomi dan kemampuan keluarga itu sendiri. Tempat tinggal selepas berkahwin adalah terserah kepada budi bicara pengantin tersebut, di mana jika pengantin perempuan tinggal bersama dengan keluarga pengantin lelaki, amalan ini digelar sebagai piri lokal, manakala jika sebaliknya dikenali sebagai seri vokal. Namun, jika pasangan pengantin mampu untuk tinggal di rumah sendiri, maka ianya digelar sebagai neolokal. Bukan itu saja, peristiwa perkahwinan kaum Bidayuh dikatakan sangat berhubung rapat dengan penuaian padi, di mana maksudnya di sini lebih banyak dan baik hasil padi yang diperolehi, maka akan lebih banyak upacara majlis perkahwinan yang berlangsung pada sesuatu masa tersebut. Hal ini kerana bukan saja kaum Bidayuh amat rapat dengan masyarakat sekitarnya, tetapi mereka juga amat mementingkan dan mengutamakan untuk mengadakan majlis besar-besaran untuk anak sulung lelaki dan juga anak tunggal mereka.
jika hasil padi pada tahun tersebut banyak, maka mereka akan dapat mengadakan majlis perkahwinan yang besar dan mampu menjamu seluruh penduduk sekitar untuk makan di kenduri perkahwinan tersebut. Dikatakan bahawa jika tidak dapat mengadakan majlis kenduri, orang ramai akan mencemooh pengantin lelaki tersebut. Oleh sebab itulah, hasil padi dikaitkan dengan majlis perkahwinan kerana jika hasil berkurangan, maka berkuranglah juga majlis perkahwinan yang berlangsung. Sesuatu majlis perkahwinan itu akan dianggap sempurna apabila ianya melibatkan pengetahuan, peranan dan juga perancangan dari ibu bapa dan keluarga kedua-dua belah pihak pengantin. Namun, terdapat kes-kes di mana berlakunya perkahwinan paksa yang dipanggil batangkap. Perkara ini terjadi apabila larangan pergaulan bebas lelaki dan perempuan dilanggar dan pasangan tersebut perlu berkahwin. Perkahwinan ini akan berlangsung setelah berbincang dan dipersetujui oleh keluarga pasangan dan juga dari penglibatan orang kampung. Namun, perkahwinan mereka boleh disahkan setelah menjelaskan denda yang telah dibincang dan dipersetujui oleh mana-mana pihak yang terlibat. Cara lain perkahwinan adalah menerusi amalan nyogam, di mana amalan ini melibatkan lelaki duda yang ingin berkahwin semula. Bakal pengantin lelaki ini akan dihantar ke rumah bakal isterinya dengan membawa segala tikar bantalnya untuk mendapat persetujuan pihak perempuan. Hal ini dapat dilihat sebagai simbol kerelaan si pengantin lelaki untuk berpindah ke rumah pengantin perempuan. Adat perkahwinan termasuk di dalam kategori sumber warisan budaya yang terhad dan tidak boleh diperbarui. Sebarang kerosakan atau kemusnahan boleh mengakibatkan warisan budaya ini hilang dan tidak akan dapat dijumpai lagi. Terdapat pelbagai bentuk ancaman kepada warisan budaya seperti ancaman sosial di mana kurangnya kesedaran dari kaum itu sendiri untuk terus mengamalkan adat tradisi mereka sehingga akhirnya mereka lupa akan ciri-ciri dan keunikan budaya tersebut. Ancaman ekonomi dan ancaman semula jadi seperti banjir dan pembangunan menyebabkan masyarakat ini terpaksa berpindah dan lama-kelamaan usul tradisional mereka akan hilang mengikuti arus pemodenan. Kesimpulannya, pelbagai peranan boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, masyarakat dan media sosial serta badan-badan bertanggungjawab untuk menjaga warisan budaya daripada terpupus begitu saja. Antara usahanya adalah dengan menjadikan kawasannya sebagai tempat pelancongan yang dijaga dengan baik agar ramai yang berminat dan mengetahui tentang warisan budaya tersebut. Sekian, terima kasih.